الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan yang telah mengarang kitab Fiqhul Harakah fi Siratin Nabawiyah. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair ya fattah ya alim.
افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pembacaan kitab Fiqh Sirah yang telah dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk dalam membicarakan As-Sabiqun Al-Awwalun, muka surat 83. As-Sabiqun Al-Awwalun. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم أجمعين. السابقون الأولون. السابقون الأولون ni jangan lupa kita masih lagi membicarakan mengenai penyampaian dakwah Nabi SAW secara sir. Penyampaian dakwah Nabi SAW secara sir. As-sabiqun al-awwalun ni terdahulu yang pertama. As-sabiqun dengan makna terdahulu, al-awwalun yang pertama. Siapa as-sabiqun al-awwalun ni? Apa maksud as-sabiqun al-awwalun ni? Maksudnya orang yang pertama, yang awal beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW sampaikan dakwah, maka orang pertama yang memeluk, ni dia. Apabila Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka cahaya Islam menembusi keluar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sampaikan Islam tadi pertamanya bermula daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada dalam rumah, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diikuti Sayyidina Ali, kemudian diikuti Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambung lagi keluar daripada itu. Bila keluar rumah, orang yang paling awal Nabi SAW sampaikan iaitu Sayyidina Abu Bakar. Bila Islam saja Sayyidina Abu Bakar, maka seperti diserahkan lampu picit kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada awal dan pada mulanya Rasulullah itu sampaikan pada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu sendiri pula yang menyampaikan Islam tadi, menyampaikan dakwah. Dan menyampaikan dakwah pada peringkat sir ni sorok-sorok. Kalau bahasa sir ni sorok-sorok. Sorok-sorok ni tidak ada orang lain kecuali orang yang betul-betul rapat dan kita percaya, dan dia sangat percaya kepada kita. Kepercayaan tu memainkan peranan. Jadi bila jika mana Rasulullah SAW sampaikan Islam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah, dan Islam yang Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar menyampaikan Islam pula kepada rakannya yang rapat. Di antaranya ialah kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mempunyai pertalian kasih sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dijadikan menantu. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang bertanggungjawab mengislamkan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, siapa Sayyidina Uthman sini? Sayyidina Uthman bin Affan ni sahabat Nabi SAW, merangkap menantu. Itu sebab nanti sampai satu ketika kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, keempat-empat sahabat panggil Khulafa' Rashidin tu, semuanya saudara mara. Tapi tak kurang juga selepas daripada tu, sebabnya saudara mara dia main peranan sangat besar. Kenapa? Dia orang paling hampir,
dan kepercayaan sangat tinggi kepada mereka yang berada dalam urusan ataupun urutan kekeluargaan tadi. Sebab kalau kita lihat, orang pertama yang disampaikan Islam oleh Sayyidina Abu Bakar iaitu Sayyidina Osman, dan akhirnya Sayyidina Osman itu sendiri mempunyai talian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang menantu. Dia kahwin dengan anak Nabi. Kahwin pula tuan-tuan salin tikar. Bersalin tikar. Mula kahwin dengan kakak, kakak meninggal, kemudian kahwin dengan adik. Ini Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar juga mengajak Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidullah untuk mengisytiharkan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Islamnya Osman bin Affan tadi, kemudian Sayyidina Abu Bakar pula menyampaikan Islam tadi kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni pun tuan-tuan ada hubungan tali persaudaraan dengan Rasulullah SAW, walaupun jauh, tapi masih lagi ada pertalian dengan Rasulullah SAW. Mudah diikutkan apa? Kerana mereka mempercayai pada peringkat awal 40 tahun sebelum Allah Ta'ala angkat Nabi SAW itu sebagai seorang Nabi, sudah kepercayaan tadi dibina. Itu yang Nabi SAW tu mendapat panggilan Al-Amin, julukan Al-Amin tu tuan-tuan bukan setelah menjadi Nabi, tidak. Tetapi julukan Al-Amin itu daripada awal lagi. Penduduk Mekah berikan julukan Al-Amin tersebut kepada Rasulullah SAW kerana yang boleh dipercayai. Dan kepercayaan penduduk Mekah kepada Nabi SAW itu sehingga melalui beberapa peristiwa. Di antaranya sewaktu baik pulih, kalau bahasa kita renovate, baik pulih pembinaan semula Kaabah. Ketika tu Rasulullah SAW baru usia 21 tahun. Jadi waktu nak letak batu Hajar Aswad, Hajar Aswad, nak letakkan semula Hajar Aswad pada tempat dia tu, ketika tu hampir berlaku peperangan di antara kabilah. Kenapa? Kerana masing-masing nak menunjukkan kehebatan, kemuliaan kabilah masing-masing. Jadi siapa yang dapat mengangkat, meletak Hajar Aswad pada tempat dia, maka sudah pasti kabilah tu yang paling istimewa, paling hebat. Jadi hampir sahaja terjadinya peperangan di antara kabilah, sehingga akhirnya mereka membuat satu perbincangan, dan keputusannya besok selepas fajar, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka orang tu yang akan membuat keputusan. Jadi betul dengan izin Allah SWT, selepas selesai fajar, yang masuk mula-mula sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah usia 21 tahun. Masuk ke dalam Kaabah. Bila masuk saja di Masjidil Haram tersebut, mereka mendapati bahawa Muhammad, bila kata Muhammad saja, ni boleh kita percaya, semua orang boleh terima apa sekali keputusan. Sebab apa? Kebijaksanaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah hamparkan kain syal Rasulullah SAW dia hamparkan. Dan Rasulullah SAW sendiri letakkan Hajar Aswad tadi di tengah-tengah kain. Dan Rasulullah minta kepada setiap wakil kabilah tadi pegang pada setiap bucu kain. Dan mereka berangkat beramai-ramai sampai ke tempat nak meletakkan Hajar Aswad tadi. Lalu bila sampai situ, Rasulullah SAW sendiri yang mengangkat Hajar Aswad tadi, letak balik pada tempatnya. Jadi semua orang boleh terima. Kenapa? Rasulullah tu Al-Amin, memang dipercayai dan dia takkan bohong. Kemudian peristiwa yang kedua pula, bagaimana Rasulullah SAW sendiri melalui penyampaian dakwah secara jihad. Ini sekarang ni secara sir tuan-tuan. Besok nanti sampai kepada situasi keadaan Rasulullah sampaikan dakwah secara jihad. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah secara jihad. Waktu tu Rasulullah SAW pergi ke Kaabah dan diseru seluruh penduduk Mekah, sehingga kan pembesar-pembesar Mekah termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, semua naik atas bukit. Sehingga sampaikan dalam riwayat menyebutkan, sampaikan tahap orang yang tidak pergi, maka dia akan menghantar wakil untuk bersama Nabi SAW naik ke atas bukit. Kerana Nabi seru, dan mereka tidak mahu ketinggalan. Kenapa? Kerana mereka yakin apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Sedangkan waktu tu mereka masih lagi tak ketahui bahawa Nabi SAW telah menyampaikan dakwah Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bila sampai atas bukit, apa kata Nabi? Tuan-tuan, 3 soalan.
Soalan pertama, Mak, Rasulullah SAW tanya, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang berkuda sedang berjalan ke Mekah untuk menyerang Mekah, kamu percaya tak? Percaya. Abu Sufyan cakap aku percaya, Abu Jahal kata aku percaya. Kerana kau bukan orang yang membohong, kau bukan seorang pembohong. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi, kamu percaya tak kepada aku? Sesungguh kata-kataku adalah benar. Ya benar Muhammad, kami percaya. Lalu Rasulullah tanya soalan yang ketiga, kalau aku katakan bahawa Tuhan kita adalah Allah. Cuba bayangkan setiap satu soalan tu tak sampai 5 minit pun mereka membenarkan Nabi SAW. Tetapi sampai persoalan yang ketiga, bila Nabi SAW sebut saja, aku katakan Tuhan kita adalah Allah, terus mereka kata, Abu Jahal kata, apa kau ni merepek apa ni, membohong apa, dia kata. Padahal tadi dia yang membenarkan. Sampai tahap macam tu. Kemudian peristiwa yang ketiga nak gambarkan pentingnya kebenaran Nabi SAW ni, kepercayaan masyarakat Mekah, walaupun mereka ni macam-macam kata-kata nista, pembohongan, dusta, semuanya kata-kata buruk dilemparkan kepada Nabi SAW. Tapi waktu Rasulullah SAW nak menunaikan hijrah, tuan-tuan, Rasulullah bila beritahu je Sayyidina Ali, wahai Ali, aku akan melaksanakan hijrah bersama dengan Abu Bakar. Sayyidina Ali pun minta kepada Rasulullah SAW untuk pergi berhijrah bersama-sama. Tapi Rasulullah kata apa? Nanti dulu Ali, kerana kau ada 2 kerja besar. Kerja yang pertama, Allah SWT perintahkan kepada engkau supaya kau tidur pada tempat katil aku, tempat tidur aku. Gantikan aku pada tempat tidur aku pada malam ni. Lepas tu kerja yang kedua pula, kau kena uruskan semua barang-barang yang telah disimpan kepadaku oleh seluruh penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni walaupun dia tak percaya pada Nabi, tapi bila sampai nak simpan barang, dia simpan barang pada Nabi. Dia tak percaya pada Nabi, tentang syariat yang dibuat oleh Nabi. Dia kata Nabi pembohong, dusta, ahli sihir, macam-macam kata-kata buruk diberikan kepada Nabi SAW. Tapi bila sampai dia nak simpan barang, dia simpan pada Nabi SAW. Sampaikan Nabi larang Sayyidina Ali pergi hijrah terlebih dahulu bersama-sama dengan Nabi. Kenapa? Kerana kena selesaikan urusan simpanan barang tadi untuk diserahkan kepada pemilik dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, hebatnya kepercayaan yang Allah Ta'ala berikan, Allah bina dalam diri Nabi SAW kepada penduduk Mekah ketika itu. Jadi bermula daripada keluarga Nabi, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidullah, untuk mengisytiharkan Islam di hadapan Nabi SAW. Kemudian Islam pula Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Osman bin Ma'zun, Osman bin Maz'un, dan kedua-dua saudara Qadamah dan Abdullah. Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib, Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail, dan isterinya Fatimah Al-Khattab, Fatimah bin Al-Khattab. Said bin Zaid bin Amru bin Nufail dan isterinya Fatimah Ibnu Khattab. Fatimah Ibnu Khattab ni siapa tuan-tuan? Adik kepada Sayyidina Umar. Waktu ni Sayyidina Umar belum lagi ni, tapi adik dia di antara orang awal dengan adik ipar dia. Suami dia siapa? Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dan isterinya Fatimah Al-Khattab. Fatimah binti Al-Khattab ni bukan binti, betul kan? Fatimah binti, bukan binti. Anak perempuan, kalau bin anak lelaki. Yang adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Mereka berjumpa Nabi SAW secara bersembunyi. Begitu juga keadaan mereka mendirikan sembahyang, kerana sembahyang itu menjadi perkara yang amat penting dalam urusan agama. Ia menjadi salah satu rukun Islam dan menjadi tiang agama. Sembahyang pada masa itu bukanlah 5 waktu seperti sekarang, kerana masih belum diwajibkan. Menurut Al-Mazni rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, sembahyang diwajibkan sebelum Isra', iaitu 2 kali, iaitu di waktu pagi dan waktu petang. Tetapi tiap-tiap satunya dikerjakan 2 rakaat. Beliau berdalilkan firman Allah SWT di dalam surah Mukmin ayat ke-55,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan waktu pagi. Jadi waktu ni belum lagi solat, tapi mereka tetap solat. Solat yang mereka kerjakan itu datangnya daripada syariat Nabi Allah Ibrahim AS, dipanggil agama Hanif. Nabi SAW 13 tahun berada di Mekah tu, kerjanya tidak lain kecuali menyampaikan wahyu kepada para sahabat, mereka yang beriman, dan juga dakwah yang disampaikan kepada mereka yang belum beriman. Tidak ada ibadah lain lagi ketika tu kecuali pembinaan keimanan dalam diri para sahabat. Itu kerja yang paling mula-mula, memperkenalkan Allah SWT dan bina keimanan dalam diri para sahabat. Lalu selepas daripada itu mereka mengerjakan solat. Solat tersebut itu syariat Nabi Allah Ibrahim AS, dipanggil agama Hanif. Kerana dalam Islam ketika itu belum lagi ada kewajipan melaksanakan solat. Kerana kewajipan melaksanakan solat setahun sebelum daripada peristiwa hijrah. Setahun sebelum peristiwa hijrah tersebut barulah terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan ketika peristiwa Mi'raj itulah barunya disyariatkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW sembahyang sehari semalam 5 waktu. Itu pun pada peringkat awal Allah Ta'ala syariatkan 50 waktu. Cuma waktu Nabi SAW turun daripada Mi'raj, bertemu dengan Nabi Allah Musa, sehingga kan Nabi Allah Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada kau? Lalu Nabi kata, Allah SWT telah syariatkan kepada ku solat 50 waktu sehari semalam. Jegil biji mata Nabi Allah Musa. Hei Muhammad, dia kata, aku ni, dia kata, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang hebat pun tak mampu nak melaksanakan sehari semalam 50 waktu. Ni lagi pula kau punya bangsa-bangsa kecil. Nabi Allah Musa ni kuat, Bani Israel ni besar, kuat, hebat, gagah pun tak boleh nak solat, kata. Ni apatah lagi kamu kecil, tak kuat, tak gagah macam aku. Naik, Muhammad naik, Rasulullah naik, tuan-tuan. Daripada 50 dikurangkan, tinggal 40. Kurangkan lagi, sampailah naik turun. Musa kata, Nabi Allah Musa kata, tak, naik lagi, minta. Sampai akhirnya tinggal 5. Nabi Allah Musa suruh lagi, wahai Muhammad, naik lagi, minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala kurangkan. Nabi kata, Rasulullah SAW kata, dah lah, aku dah malu sangat, dia kata. Walaupun persyariatan solat sehari semalam 5 waktu, tetapi kebaikannya, pahala yang Allah Ta'ala berikan seperti 50 waktu. Sebabnya, itu sebab kalau kita buka kitab-kitab kelebihan umat Nabi besar Muhammad SAW ni, kita ni walaupun ibadah kita tak sehebat mana, tetapi ganjarannya sangat berganda-ganda. Sangat berganda. Yang mana kelebihan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Solat kita walaupun 5 waktu sehari semalam, tapi gandaannya seperti 50 waktu. Banyak ibadah, contohnya lagi seperti malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Fasbir. Betul tak? Mana begitu? Jadi seperti 1000 bulan yang tak ada kelebihan tu Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat yang lain. Terlalu banyak. Pahala amalan yang sedikit, pahalanya yang berganda-ganda. Yang Allah Ta'ala beri. Jadi sebelum daripada persyariatan solat pada peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, sahabat solat tak? Nabi solat tak? Nabi solat. Sahabat solat tak? Solat. Tapi solat mereka itu hanya sehari semalam 2 waktu, iaitu waktu pagi dan waktu petang. Yang diamalkan melalui daripada persyariatan agama Nabi Allah Ibrahim AS. Ini berdalilkan kepada firman Allah SWT dalam satu Mukmin ayat ke-55, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan waktu pagi. Di waktu pagi yakni sebelum naiknya matahari, dan di waktu petang pula sebelum jatuhnya matahari.
Itu seperti solat subuh dan solat asar. Begitu juga menurut riwayat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seperti dinyatakan oleh anak saudaranya iaitu Urwah bin Zubair. Itulah yang telah dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga diikuti dengan Urwah bin Zubair. Itulah yang difardukan kepada mereka pada masa itu, di samping mereka digalakkan sembahyang sunat, di mana Nabi SAW disuruh supaya memperbanyakkan sembahyang sunat. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Muzammil ayat 1 hingga ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sadaqallahul azim. Hai orang yang berselimut, Allah Ta'ala kata, Nabi Muhammad SAW bangunlah bersembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, 1/2 ataupun kurangkan sedikit daripadanya, ataupun lebih daripadanya, dan bacalah Al-Quran itu dengan baik dan perhatian. Sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih berat, menguatkan jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih khusyuk. Sesungguhnya kamu pada waktu siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu ketika berdoa memohon pertolongan, dan penuh ketakutan bergantung kepadanya. Kepadanya Allah, dialah Allah Tuhan yang masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan melainkan dia, maka ambillah dia sebagai pelindung. Jadi Allah Ta'ala sendiri perintah pada Nabi. Allah Ta'ala panggil pada Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allah Ta'ala kata, qumil laila illa qalila, bangun. Bangun pada waktu malam. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi kerjakan solat pada waktu malam, memperbanyakkan solat sunat, terutamanya waktu malam, kerana waktu itulah waktu yang benar-benar baik untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan solat dan banyakkan membaca Al-Quran. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi. Kenapa? Kerana pada waktu malam itu sahaja yang kamu boleh berikan fokus, kalau bahasa kita tu, boleh berikan fokus betul-betul tawajuh pada Allah SWT. Kenapa? Kerana waktu siang ni dah sibuk dengan kerja. Yang Allah Ta'ala sebut, kata siang dah sibuk dengan beberapa urusan yang lain. Itu sebab kalau kita lihat bagaimana para sahabat, terutamanya Sayyidina Umar Al-Khattab, dijolok dengan malamnya seperti abid, siangnya seperti singa. Dijolokkan kepada Sayyidina Umar, malamnya seperti abid, duduk atas tikar sembahyang menangis, menghabiskan masa semalaman dalam keadaan menangis di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan siangnya seperti singa, seperti singa lapar berjalan dalam keadaan tiada siapa pun berani menghampiri dia. Sampaikan syaitan sendiri pun Nabi SAW sebut. Rasulullah SAW sendiri menceritakan bahawa sampai tahap syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Di mana lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar, maka tidak akan berani syaitan melalui lorong itu. Cuba bayangkan. Sampai pernah diceritakan waktu Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah ketika itu. Jadi khalifah. Jadi dia pergi beli minyak tanah. Dia beli minyak tanah tu pula atas urusan kenegaraan. Jadi duit yang dia beli minyak tanah tadi duit negara, duit rakyat. Jadi waktu pulang di tengah jalan, tiba-tiba minyak tanah tadi jatuh tumpah atas tanah. Jadi tanah tu menyerap minyak tanah tadi. Jadi disebabkan dia terlalu risaukan bahawa minyak tanah tu adalah hasil daripada duit rakyat dan atas urusan negara, pentadbiran rakyat, ditepuknya bumi tadi tu. Dia tepuknya bumi, dia minta bumi luahkan balik minyak tanah tadi. Keluar balik minyak tanah tu. Sampai tahap macam tu. Karamah yang Allah SWT berikan kepada Sayyidina Umar. Dan banyak peristiwa-peristiwa karamah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu yang dikatakan, gambarkan bahawa beliau tu pada waktu malam yang seperti abid,
menghabiskan masa dengan menangis ketika sembahyang, dan siangnya seperti singa, tak ada orang berani dekat dengan dia. Dengan sembahyang itulah hubungan mereka dengan Tuhan mempunyai kekuatan roh yang memungkinkan mereka menghadapi cabaran dan ketekanan hebat terhadap iman mereka. Jadi kekuatan para sahabat ini bermula datangnya daripada melaksanakan solat malam. Itu Nabi SAW pernah sebut, Rasulullah SAW pernah sebut, tidak ada pemimpin kecuali pemimpin. Sesiapa yang dapat menawan Konstantinopel, pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Cuba bayangkan. Sesiapa yang dapat menawan Konstantinopel. Konstantinopel waktu tu zaman tu Rom, bawah jajahan Rom. Macam New York hari ni. Siapa yang dapat tawan New York, orang tu paling hebat. Siapa yang dapat jadi Presiden Amerika, dia kira kepala kepala pemerintahan dunia, ketua pemerintahan dunia, orang segan. Jadi waktu tu zaman Rasulullah SAW itu Konstantinopel bawah Rom, jajahan Rom. Jadi Nabi SAW sebut saja, isytiharkan siapa yang dapat tawan Konstantinopel, dia adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya sebaik-baik tentera. Bermulalah sahutan itu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jaya tak ada. Berapa lama? 18 generasi. 18 generasi itu bersilih-silih berusaha untuk menawan Konstantinopel. Sampai yang terakhir dengan izin Allah SWT, akhirnya Konstantinopel itu jatuh di tangan Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Fatih jatuh. Jatuhnya Konstantinopel di tangan dia. Kalau kita baca balik sejarah, bagaimana peristiwa itu berlaku dalam keadaan luar daripada jangkauan akal orang yang normal. Bawa naik kapal naik atas bukit, menyeberangi bukit dengan membawa kapal besar. Subhanallah. Kenapa? Kerana laluan laut ataupun laluan teluk ketika itu telah ditutup dengan rantai yang sangat besar. Jadi nak tak nak kena menyeberangi bukit. Jadi keputusan dia nak tak nak kena bawa kapal tadi, berpuluh-puluh kapal tadi menyeberangi bukit. Bukan satu kapal, berpuluh kapal, kerana nak serang Konstantinopel daripada belah laut. Cuba bayangkan kapal. Tapi kekuatan tu terjadi kerana apa? Itu sebabnya salah satu daripada syarat untuk menyertai tentera Sultan Muhammad Fatih ketika itu, iaitu dia akan pastikan prajurit dia sampai tukang masak dia, sekecil-kecil tentera, tukang masak dia tu pun wajib bangun malam. Kalau tak bangun malam, maka dia akan halau balik. Kerana dia nak pastikan tidak ada nilai setitik susu sebelanga rosak, tak berlaku. Dia pastikan solat malam tu tidak ada yang tinggal. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa solat malam itu adalah satu-satu kekuatan, satu-satu cara untuk menghasilkan kekuatan dalam melaksanakan kerja-kerja agama. Dan inilah di antara ayat awal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Diperintahkan bangun malam untuk jadikan sebagai kekuatan. Para ulama menceritakan bahawa malaikat Jibril AS mengajar Nabi SAW berwuduk sebagai suatu perkara yang wajib pada tiap-tiap sembahyang. Seterusnya Allah SWT mewajibkan sembahyang 5 waktu ketika berlakunya peristiwa Mi'raj. Jadi semuanya itu dalam keadaan diajar oleh Jibril AS. Jadi sebelum tu lagi dah diajarnya berwuduk, sampailah pensyariatan solat dan kemudian diikuti dengan pensyariatan wuduk tersebut. Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Al-Quran. Tersebarnya berita Islam, walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara bersembunyi. Walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara sembunyi, hanya segelintir sahaja di kalangan bangsawan yang menerima Islam. Yang lainnya terdiri daripada kalangan fuqara. Siapa fuqara? Orang-orang fakir. Kenapa zaman Nabi SAW dan Rasulullah SAW sampaikan Islam, golongan fakir ataupun fuqara, orang miskin ni lagi mudah nak menerima Islam dibandingkan orang kaya? Kenapa? Orang kaya ni dia ada kepentingan. Itu sebabnya ada sebahagian daripada mereka datang menemui Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Muhammad,
Kalau kau jadikan Islam ini dalam kalangan orang-orang kaya, maka aku akan masuk dalam Islam. Maknanya zaman tu zaman apa panggil kalau orang India ni apa? Kasta. Kasta tu terlalu tinggi. Orang kaya dengan kekayaan dia, kehormatan dia, dan miskin pula semakin tidak ada nilai diinjak. Itu dipanggilkan zaman tu zaman rimba. Yang kuat duduk di atas, yang lemah semakin diinjak, diperah. Jadi orang kaya ni susah nak menerima Islam ketika itu atas dasar sebab kepentingan, kedudukan, penghormatan. Itu yang sampai datang jumpa Nabi SAW minta supaya orang yang mengikut Islam ni hanya orang kaya. Nabi kata tak, Islam ni untuk semua. Yang miskin pula kenapa mudah menerima Islam? Miskin ni mudah menerima Islam kerana apa? Kerana pertamanya mereka tidak ada kepentingan, dan yang keduanya kesusahan, kepahitan dan keperitan, kejeritan yang mereka lalui itu memang mereka tu menanti-nantikan satu tempat untuk mereka bergantung. Macam kita hari ni orang beriman, apa yang kita harapkan? Kan kita mengharapkan seorang pemimpin yang adil datang berikan bantuan. Kalau sebahagian kita pula sampaikan, ya Allah, bilalah Allah Ta'ala nak datangkan pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul bersusah-susah payah untuk rakyat. Kita tak makan, dia 20 kali tak makan. Kita nak macam tu. Nabi SAW tu sampaikan tahap tak ada orang yang tak makan. Nabi sendiri masih lagi tak makan, berlapar. Kalau zaman kita ni, kita menanti-nantikan datangnya Imam Mahdi. Kerana kemuncak zaman fitnah akhir zaman ni dah terlalu nyata dan jelas, dan harapan tidak lain kecuali mengharapkan datangnya Allah datangkan Imam Mahdi. Kita harapkan. Jadi menanti-nanti ni yang berlaku sifat menanti-nanti itu di zaman Nabi SAW. Jadi bila datang saja, bangkit saja Rasulullah SAW itu seperti kekatu yang jumpa lampu. Rasulullah tu bawa cahaya lalu kekatu tu semua tertumpu. Jadi orang miskin tu mudah sangat untuk menerima syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, kerana memang mereka menanti-nantikan kebangkitan seseorang untuk memberikan mereka pengharapan. Ini dia. Yang lainnya terdiri daripada kalangan fuqara dan hamba abdi. Justru mereka lah yang lebih merasai kezaliman dan penindasan zaman jahiliah. Di samping dapat menilai kebenaran Islam itu daripada wajah keikhlasan budi pekerti luhur segelintir bangsawan yang menerima Islam. Jadi semua keadaan itu dinilai dengan baik. Itu sebabnya secara keseluruhannya yang mudah menerima syariat Nabi daripada dulu sampailah hari ini, yang boleh menerima syariat Nabi daripada dulu sampai hari ini, saat ini, detik ini, hanyalah golongan yang benar-benar mencari kebenaran. Orang yang betul-betul mencari kebenaran, maka Allah Ta'ala akan beri kebenaran tersebut. Tapi bagi mereka yang tidak mencari kebenaran, sekalipun dia duduk dalam Islam, dia tak akan nampak kebenaran. Ini yang berlaku dekat Kelantan. Sekarang apa yang berlaku kat Kelantan sekarang ni? Yang cabar Mahkamah Syariah Kelantan. Dia mencabar Mahkamah Syariah Kelantan. Kerana apa? Kerana alasannya didapati beberapa hukuman yang dilaksanakan pada Mahkamah Syariah itu dah dilaksanakan pada Mahkamah Sivil dan perlu dibatalkan hukuman tersebut. Sampai tahap macam tu, dia cabar. Dia mendapati hukuman yang sama, kesalahan yang sama pada Mahkamah Syariah dan kesalahan yang sama pada Mahkamah Sivil. Jadi tak perlu banyak-banyak, batalkan saja apa tindakan ataupun kesalahan yang ada pada Mahkamah Syariah. Nampak sampai tahap macam tu teruknya. Orang Islam ke? Orang Islam. Bahkan bukan Islam saja bukan sekadar Islam yang mencabar tu adalah peguam syar'i. Peguam syar'i Macam mana peguam syar'i boleh dapat jadi peguam syar'i? Mudah je, dia ambil lesen dapatlah. Tu je. Baca buku 2-3 buku surat, ikut periksa, lulus, dapat.
Mudah mak zaman kita ni. Mak pergilah kat UIA tu setahun ambil kursus. Lepas tu pergi pula macam kita pergi nak ambilkan tauliah mengajar kat JAIS tu. Lulus dapat. Dia bukan kira orang tu macam mana, background dia ke apa ke, orang betul-betul nak jaga hukum ke apa tak. Dia akhirnya peguam syar'i sendiri yang cabar hukum syar'i. Cuba bayangkan seorang peguam syar'i mencabar hukum syar'i. Na'udzubillah min zalim. Janganlah anak keturunan kita ada macam tu. Lebih baik tak ada anak daripada ada anak kalau macam tu. Ya? Buat fitnah besar je pada agama, pada diri kita. Na'udzubillah min zalim. Angkatan pertama ini tidak perlu dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat yang besar, kerana kesucian hati mereka dapat menerima Islam dengan hanya sekadar mendengar berita wahyu daripada Rasulullah SAW. Jadi golongan awal ni yang menerima syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tersebut, mereka tak perlukan Allah Ta'ala datangkan mukjizat. Tak perlu nak tunjuk mukjizat. Cukup hanya sekadar Nabi SAW sampaikan wahyu kepada mereka, mereka pun menerima dengan hati yang benar-benar terbuka. Kerana apa? Kerana memang mereka yakin. Pertama, keyakinan mereka dalam diri mereka kepada Nabi SAW. Dan yang keduanya, mereka yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Salah satu contohnya, apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu sampaikan dijolok dengan As-Siddiq. Dia dijolokkan dengan As-Siddiq kenapa memperbenarkan. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni salah satu peristiwa yang sehinggakan sampai penduduk Mekah panggil dia As-Siddiq tu. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah balik, Abu Jahal, Abu Sufyan bila dengar je peristiwa tu dia berlari jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dengar apa-apa tak? Tak. Daripada Muhammad, tak. Muhammad kata malam tadi dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah. Maka aku dah kata dah dia tu penipu. Kerana ketika tu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis 2 bulan. 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Tiba-tiba Rasulullah tu dia kata dia berjalan ke Baitul Maqdis, naik ke langit bertemu dengan Allah 1 malam. Aku dah cakap dengan kau dia menipu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata kalau peristiwa itu diceritakan oleh Muhammad, Muhammad benar. Tapi kalau katalah peristiwa itu diceritakan oleh aku memang pembohong. Jadi daripada situ yang dijolokkan nama Sayyidina Abu Bakar atau As-Siddiq. Tetapi Islamnya Sayyidina Abu Bakar di antara orang yang awal memeluk Islam, menerima syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Kerana apa? Kerana daripada awal lagi sebelum Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Abu Bakar ni kaum karib. Sayyidina Abu Bakar ni kaum karib. Kawan karib pula, dia sendiri melihat perkara-perkara pelik yang berlaku pada diri Nabi SAW. Dia sendiri menengok benda-benda pelik. Di antara benda pelik, perkara pelik, peristiwa pelik yang pernah dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika berjalan dengan Nabi SAW. Dia berjalan berdua. Waktu tu belum jadi Nabi. Waktu zaman-zaman kita, waktu zaman remaja. Waktu tu Rasulullah belum kahwin lagi. Mereka berdua tu dah berdua je, kulu-kilir. Jadi diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri, waktu tu dia pernah berjalan dengan Nabi. Dia mendapati bahawa setiap batu dan pohon yang berada di sekeliling Nabi itu memberi salam kepada Nabi SAW. Dia dah tahu dah. Dia berjalan dengan Nabi itu, dia sendiri mendapati bahawa pokok, batu dan segala binatang yang ada sekeliling yang dilalui itu semuanya memberi salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Itu sebabnya bila sampai saja saat detik Nabi SAW sampaikan, Rasulullah cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, begini situasi keadaan, aku lalui begini. Dia kata benarlah, memang kau seorang Nabi. Aku dah lihat daripada dulu, cuma aku tak boleh nak kata kau seorang Nabi sebab aku takut aku salah. Tapi tanda-tanda kenabian itu telah kulihat pada engkau daripada dulu lagi. Ini itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar tu dia tetap menerima dan juga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Akhirnya berita kedatangan Islam dan kerasulan Muhammad diketahui oleh setiap rumah. Golongan mustad'afin. Siapa golongan mustad'afin? Iaitu golongan-golongan lemah. Orang-orang lemah.
Orang kaya, golongan lemah siapa mak? Fakir, miskin, anak yatim, perempuan-perempuan, termasuk perempuan-perempuan janda, balu. Kemudian di antara mustadafin lagi orang tua, warga emas. Kalau bahasa kita pula termasuk lagi B40. Kan, B40. Apa lagi B40, 20, apa benda tu? Saya pun tak tahu daripada mana dapat istilah tu kan, tak reti. Kita tak reti. Itu dia mak. Ini yang dikatakan mustadafin. Menjadi jumlah paling ramai yang menerima Islam kerana inginkan kebebasan daripada keburukan jahiliah yang telah lama dirasai keburukannya. Itu sebab sifat jahiliah ni mak, iaitu seperti hukum rimba. Yang kuat duduk ke atas, yang kaya dihormati, yang lemah diinjak, makin tidak ada nilai kehidupan bagi mereka yang susah ni. Maka ketika itu golongan-golongan mustadafin, golongan lemah tadi itu mudah sangat menerima. Kerana memang tu tadi perumpamaannya seperti kekatu jumpa lampu. Bila buka je lampu, maka berbondong-bondonglah kekatu tadi mengejar cahaya lampu tadi. Memang mengharap-harapkan sangat seseorang datang memberikan pengharapan kepada mereka untuk merubah kehidupan mereka. Apatah lagi mereka sangat memerlukan kepada perubahan ke arah kebaikan. Seterusnya dakwah tersebar laksana air yang menumbuhkan rumput di sana sini. Seperti rumput yang sedang mengharapkan air, datangnya air untuk memberikan mereka nyawa, perubahan kepada diri mereka, kehidupan mereka. Sebab akhirnya mereka terima, mudah sangat menerima. Itu sebabnya mak, susah itu mudah untuk menerima kebenaran dibandingkan susah untuk menerima kehidupan susah tu membuatkan seseorang itu mudah untuk menerima kebenaran dibandingkan orang yang melalui kehidupan yang senang cukup susah untuk menerima kebenaran. Kenapa? Kerana orang senang ni, dia senang. Contoh beginilah, tak payah kata lain. Orang senang dengan orang susah ketika berhadapan dengan keimanan dalam dirinya, ketika berhadapan dengan mesin ATM. Betul tak? Orang senang waktu dia duduk dekat depan mesin ATM, dia yakin dalam mesin ATM dia tu banyak duit berangka-angka yang banyak. Jadi apa yang ada dalam hati dia, keimanan dalam dirinya pada Allah waktu tu? Ada tak? Ada pengharapan apa-apa tak? Tak ada. Sebab dalam ATM ni banyak duit. Berbeza dengan orang miskin. Orang miskin yang tak tahu dalam ATM tu lebih-lebih lagi pula mengharap duit apa sekarang panggil, dulu panggil BRIM, sekarang panggil apa? Apa ni? Istighfar. STR. STR. Kan ada ke tak ada? Dalam berita petang tadi kata dah masuk. Dia pun pergilah ATM. Lepas tu dekat ATM tu mak beratur panjang. Apa dalam hati dia waktu tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Waktu tu pula beras kat rumah dah habis. Anak dah menangis-nangis, susu dah habis, beras dah habis, belanja dah tak ada, terputus. Jadi waktu dia berdepan dengan ATM tadi, imannya macam mana? Ya Allah tolonglah, ya Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Itu sebabnya orang miskin ni, orang susah, mustadafin ni sangat mudah untuk menerima Islam dan mudah kembali kepada Allah dibandingkan orang kaya. Kenapa? Orang kaya dia masih lagi ada pergantungan kepada makhluk. Walaupun jumlah mereka tidak besar sehingga memungkinkan bertindak menentang sebarang kemungkinan, tetapi Islam telah berjaya menebusi setiap keluarga dan kabilah besar di kalangan bangsa Quraisy. Kiranya dibahagikan menurut kabilah, maka kita dapati sebagaimana berikut, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Walaupun jumlah mereka tidak besar, kita berhenti kat situ. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Kita harapkan sangat pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita taatkan pengabian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan majlis atas sebaik kafarat as-salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.